Saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan AJK Pentadbiran Surau, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik kesusahan. Allah Ta'ala bagi juga kemudahan kita bertemu di surau kita ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Rasa seronoknya bila kita pergi di mana-mana kita berjumpa kawan kita orang Islam sembahyang bersama kita tengok pakaian seronok kita dengar rasa bimbang juga negara kita ni dapat kepada orang lain kita rasa aku bukan orang Islam Allah kita risau. Seronok nak pergi di mana-mana kita tengok umat Islam seronok kita rasa senang hati begitulah tuan-tuan kita hidup di dunia ni hidup yang sementara kalau soalan kalau kita duk tunggu apa tunggu nak mati ajal tunggu ajal sementara belum datangnya ajal kita banyak beribadat kepada Allah tapi ke mana-mana pun kita datang juga ajal satu hari maka sebelum pada tu tuan-tuan sebelum pada ajal tiba tak lama kalau saya ni pun dah 55 dah tak lama dah pada adaknya kalau Tuhan mungkin besok pun ambil kita kira adak rasanya 55 ni pun tak lama dah 55 dah ni bagaimana kalau 60 makin dekat ke situlah kita tak ke mana ke situlah tuan-tuan mana kita kena jalinkan hubungan kita dengan pencipta kita. Itulah yang pentingnya. Kita buat hubungan dengan manusia, kita dapat ganjaran, dapat keredaan Allah. Tapi tak kesudahan. Tapi kita kena buat hubungan kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan, yang mana Rasulullah bersabda di akhirat besok kaki kita tak berganjak, tak berjalan kaki kita. Melainkan disoal 4 perkara. Allahu Akbar. Tak boleh jalan, non-walking tak boleh jalan. Kecuali disoal selidil 4 perkara. Ada. Pertama, masa. Masa tanya masa. Disoal juga masa. Allahu Akbar. Buat apa di dunia masa? Di mana masa dihabiskan? Allah. Seteliti-teliti masa. Disoal juga masa. Masa Allah. 24 jam masa. Disoal. Umur dihabiskan dengan apa? Umur. Umur yang aku beri, kata Allah, dihabiskan dengan apa? Dengan apa umur dihabiskan? Ilmu. Belajar ada ilmu. Di dunia belajar ada ilmu. Dan buat apa dengan ilmu? Itu soalan. Yang terakhir, harta. Allah dari mana? Bagaimana dia habiskan harta? Habiskan harta itu bagaimana? Barulah boleh jalan. 4 soalan. Itu peteruk dah masa. Dekat-dekat. Masa dengan umur lebih kurang. Ilmu dengan harta pun disoal tuan-tuan. Jadi sebelum tibanya masa tu tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan di malam ini nak mengajar untuk merenung satu ibadat yang hebat sekali dalam Islam. Ibadat ni Masya Allah sangat hebat sekali. Sehingga orang yang telah meninggal dunia, dia telah meninggal dunia dah, Allah menanya dia, andainya kamu dihidupkan kembali ke dunia, apa kamu nak buat? Memang kita one off dunia ni sekali je, tak repeat dah.
Allah tanya, andai, jikalau kamu dihidupkan kembali, apa kamu nak buat? Kata dia, saya nak sedekah. Ya Allah. Dah mati dah. Mati dah. Dan dia banyak melakukan solat, puasa banyak. Andainya dihidup kembali. Apa nak buat? Nak sedekah. Jadi di situ ulama membuat satu kesimpulan kenapa orang ni nak sedekah. Sebab dia kata orang ni setelah tengok dah ganjaran ya Allah, beri kepada orang yang sedekah di hari akhirat besok. Nampak ganjaran sedekah dia, nampak Allah hebatnya amal sedekah. Siapa dia salah terlupa dah amal lain sedekah. Keistimewaan Allah tunjuk sedekah tu tuan-tuan. Allahu akbar. Di malam ni insya-Allah sementara kita salat satu waktu lagi. Nah, kita sabar sambil-sambil dah. Sekejap masuk waktu lagi kita tengok sikit mengenai apakah kelebihan sedekah insya-Allah. Nah. Jadi sedekah, kalau kita nak tengok banyak amal-amal sedekah, itulah dinamakan amalan haibah. Amalan yang hebat tentang sedekah ni. Nah. Jadi pertama, amalan yang hebat ini bagaimana tuan-tuan? Dia kata as-sadaqah tudfi ghadaballahu azza wa jalla. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata tudfi ghadab Rabb tabaraka wa taala. Dia kata sedekah ni boleh menolak, boleh menudung kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalau mak kita marah, hang tak payah balik lah. Hang balik nak mengubur harta ya, mak kita kata kat kita. Hang ni kalau balik mencari harta ya. Hang ni kalau balik nak bergaduh adik-beradik ya. Hang ni kalau balik kampung nak menyusah, tak payah balik lah hang. Mak tak halal. Kau makan minum mak masak dari kecil, mak tak halal. Ai kita rasa Allah, mak kata gitu, tak boleh nak tidur dah. Nak makan nasi lemak pun tak tertelan ya. Tapi bagaimana kalau Allah marah? Allahu akbar. Allah marah. Bila Allah marah, nerakanya ada pada Allah. Allah tak bagi syurga dah kalau Allah marah. Salah. Buang ke neraka terus. Waliyazubillahi min zalik. Di sini tuan-tuan, sedekah ni boleh menggamit keredaan Allah SWT. Allahu akbar. Mana orang yang banyak sedekah, Allah reda. Orang yang banyak sedekah, Allah suka. Orang yang banyak sedekah, orang yang ada harta kerja namun dia tetap sedekah kepada Allah Ta'ala, Allah suka. Allah ni, Allah sangat merasa bila Allah suka. Kita ada harapan bila Allah kita reda dengan kita. Allahu akbar. Itulah amalan sedekah ni, satu amalan yang hebat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua tuan-tuan, as-sadaqah tamhul khataya wa dzunub. Sedekah ni boleh menghapus kesalahan dan dosa kita. Allah ni mengampun. Sedekah ni, sebab sedekah tu Allah mengampun dosa kita. Tapi dosa kecil, dosa besar kita perlu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa kecil kita diampun oleh Allah Ta'ala kerana kita sedekah. Kita sedekah. Dan sedekah dalam Islam ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah suka kepada apa yang kita buat sedikit, walau sedikit tapi berterusan. Berbanding banyak tapi berhenti. Mana Allah suka amalan yang sedikit berterusan. Kita buat semua tak nak. Kita buat banyak tapi berhenti. Sebelum pada kita datang nak solat subuh, masuk tabung nak RM1, RM2. Tapi ada semua tiap-tiap pagi. Belum nak solat subuh, kita datang awal-awal masuk tabung. Allahu akbar. Hari-hari dia malaikat buka file, kita tengok ada semua dah. Ini bagus daripada kita sedekah 500 tapi bulan depan pula ataupun 3 bulan lagi baru sedekah. Islam nak
sedikit berterusan. Daripada kita banyak tapi berhenti. Allah, kita bawa RM5 pagi-pagi dah. Ya Allah, ni untuk mak. Ya Allah, mak lama meninggal dunia. Dulu cadang nak belum mak, tapi tak sempat, mak meninggal dulu. Untuk mak, ya Allah. Dah. Untuk ayah, ya Allah, ayah berpeluh dengan matahari kerja nak besar saya, tapi tak ada nak bela ayah. Untuk ayah ni, ya Allah. Mari kita selalu berterusan semua. Allah mengampun dosa mak ayah kita. Allah tambah ibadat mak ayah kita. Walaupun mereka dah mati, kita boleh tolong melakukan ibadat kepada mereka, sedekah. Besar. Dan tuan-tuan, bila kita sedekah pagi, bila kita sedekah, malaikat turun. Pagi-pagi kita belum pada nak salat subuh, kita masuk tabung. Malaikat turun. Dia kata dia berdoa kepada Allah, ma'ati mungfikan khalafan, ya Allah. Berilah kepada orang yang sedekah ni, berkatkan harta dia, ya Allah. Kembali balik, ya Allah, harta dia. Suburkanlah harta dia, ya Allah. Malaikat berdoa. Dan malaikat satu lagi berdoa pula, ya Allah. Binasalah harta orang yang mumsik ni, orang yang tak sedekah, sayang, kedekut. Ya Allah, binasalah harta dia, ya Allah. Ya Allah, jangan diberkatlah harta dia, ya Allah. Allah, itulah tuan-tuan. Rupa-rupanya kita di pagi-pagi mereka berdoa kepada kita. Mereka berdoa kepada kita. Maka sebab itulah kita kalau boleh tak nak miss pagi-pagi. Kita masuk tabung semua. Tak nak berhenti. Kalau boleh ada semua. Tak banyak pun tak apa, tapi ada semua. Dah masuk. Allah ni tuan-tuan. Mana sedekah boleh mengampun dosa kita. Itulah. Dengan kita sedekah ini juga, dia kata as-sadaqah taqi minan nar. Sedekah boleh menjadi benteng daripada api neraka. Allah. Kita tengok bala Allah, kita tak tahu nak benteng dengan apa. Kita tengok tsunami lah. Waktu tsunami nak datang tu lah, kita tengok Allah, airnya bergelombang, anginnya kuat, airnya kencang. Allahu Akbar. Tak tahu kita nak menahan dengan benteng apa, nak benteng dengan jentera mana. Masya Allah. Bila datang tsunami, habis, hancur. Bangunan hancur, pokok-pokok terbalik, habis. Allah, mampukah kita nak menahan daripada tsunami Allah? Bagaimana nak menahan daripada neraka Allah? Allahu Akbar. Tapi dengan sedekah ni tuan-tuan, Nabi kita bersabda, kata Rasulullah sallallahu, fattakun nar walau bisyaqqit tamarah. Bentenglah api neraka walaupun dengan separuh buah tamar, separuh buah kurma, bisyaqqit tamarah. Allah. Mana walaupun separuh buah kurma pun boleh jadi benteng daripada api neraka. Kan kita sedekah buah kurma kepada orang lain, kita sedekah kepada orang. Alah, takkan nak sedekah separuh dah. Sebiji, sekotak, satu bekah besar. Oh, boleh menjadi benteng daripada api neraka, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tingginya, hebatnya amalan sedekah ni, tuan-tuan. Amalan sedekah ni, Allahu Akbar. Al-mutasaddiq fi zilli sadaqi yaumil qiyam. Dan pula orang yang sedekah boleh duduk di bawah bayangan Allah di akhirat besok. Bila kita mendalami buku-buku, ulama-ulama menulis tentang ahwal kiamat. Dia kata di hari kiamat besok, matahari turun dekat dengan umbung kita, dekat dengan kepala kita. Oh, matahari turun dekat, gelegak lah otaknya. Gelegak, macam main gelegak otak kita sekarang ni. Kalau buku satu ni, tak mampu. Kau kebun dah, nak potong-potong repuk air kalau buku satu, tak berah. Panah dah. Allah, ni bagai bayangkan matahari turun sedekar dengan kepala. Dan manusia di hari itu berpeluh. Berpeluh, ya Allah, peluh.
Ada setengah tu peluh sekat beti, ada setengah tu sekat pohon peluh. Yang malangnya ada setengah tu lemah dengan peluh. Tok benang tu kak, benang. Nak benang, busuk peluh tu sikit. Allah tak hisap lagi amalan. Tak sampai lagi hal mizan. Duk tunggu. Bagaimana duk tunggu lemah dengan peluh? Allah, seksanya tuan-tuan. Lemah dengan peluh. Duk tunggu Tuhan tak timbang lagi amalan. Duk berenang busuk dengan peluh. Allah. Tapi orang yang sedekah tuan-tuan boleh duduk di bawah bayangan Allah. Allahu Akbar. Mana tak ada masalah. Tak ada suatu benda yang menjadikan dia susah. Tak ada. Kerana sedekah di dunia. Dia sedekah. Dia duduk di bawah bayangan Allah. Duduk sejuk. Bayangan Allah sejuk. Tunggu untuk nak menimbangkan amalan. Bila timbang amalan pula, bagus. Terus jalan pergi ke titik siratal mustaqim. Terus ke syurga. Itulah orang yang hidup tak rugi di dunia ni. Dia jaga masa dia. Dia jaga umur dia. Harta dia tak ada sia-sia. Tak ada rugi hidup. Itulah. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Manusia dalam kerugian kecuali orang yang beramal soleh. Allah. Itulah. Dan inilah tuan-tuan kehebatan sedekah. Kita tengok lagi kehebatan amalan ini. Mana orang yang sedekah ni duk situlah, tak ada risau. VIP duk wah bayangan Allah. Sejuk tunggu. Lepas tu Allah timbang amalan. Terus pergi. Dan seterusnya. As-sadaqah tudawil amrad al-jasadiyah. Fayaqulu Rasul, dawu mardakum bisadaqah. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu ubatilah pesakit kamu tu dengan sedekah. Mana sedekah ni boleh menyembuh penyakit-penyakit kita. Tapi janganlah bila sakit baru nak sedekah. Kita sedekahlah sikit-sikit. Belum pada kita nak buang dalam tabung tu, ya Allah. Kita niat lalu syak-syak, ya Allah. Untuk mak, ya Allah. Untuk ayah, ya Allah. Untuk diri saya minta usaha, ya Allah. Saya sakit. Kita minta dengan Allah. Dawa maradakum bisadaqah, kata Rasulullah. Ubatilah pesakit daripada kamu tu dengan sedekah. Allah. Ada satu cerita tuan-tuan. Ada seorang Jerman. Dia orang Jerman, dia orang Islam, dia perempuan. Satu hari badan dia rasa tak sedap. Tak selesa badan dia. Akhir dia pun pergi jumpa klinik. Seorang klinik orang Jerman. Bukan Islam, Kristian. Dia pergi jumpa di klinik ni. Jumpa doktor. Doktor tu mengeluh. Bila doktor mereksa badan dia tu, menyauh. Jadi tarik nafas panjang. Jadi gitu. Allah, perempuan tadi pun risaulah dia. Kenapa doktor? Apa masalah saya doktor? Dia tanya doktor. Doktor kata, kenapa puan lambat datang? Puan ni kena kanser. Kanser puan ni kanser yang tahap terakhir. Jangka hidup hanya 30 hari saja. Kalau macam ni 30 hari saja hidup. Allah, dia perempuan tu terkejut. Hopeless. Rasa Allah. Habis harapan lah macam ni. 30 hari rasa banyak juga. 30. Tapi gelak cerah. Habis. Sekejap. Dia fikir Allah. Dia balik. Dia merenung dia. Dia kata tak apalah. Nak mati tanggal 30. Sebelum 30 tu pergi Mekah lah dulu, dia kata. Dia pun beli tiket kapal terbang. Pergi ke Mekah. Dia orang Jerman, dia ada duit. Dia orang ada harta. Dia ambil harta dia. Dia bawa harta dia ke Mekah. Dan dia pergi di Mekah. Pergi di Mekah. Dia sewa satu hotel. Duduk di hotel. Dan setiap hari 3 perkara rutin. Dia solat di Masjid Haram. Lepas tu duit dia sedekah.
Di tepi-tepi Masjidil Haram tu banyak orang Afrika, orang hitam, tepi-tepi tu. Dia sedekah dia, duit dia banyak, dia sedekah. Dan dia minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Makan jarang. Tak ada selekor nak makan, rasa nak mati dah. Mana dah 30 ni nak mati dah. Jadi tak ada apalah, minum air Zam-Zam je lah. Minum air Zam-Zam, sedekah je harta dia tu, sedekah. Dan semayang doa di Masjid Haram. Akhir sekali sampailah tanggal 28. Mana 2 hari lagi nak matinya. 2 hari lagi lah, 28, 9, 30, 31 mati. Dia kata tak apalah, nak balik mati di Jerman lah, dia kata. Dia pun balik lah nak mati di Jerman. Untuk jangkaan dia mati 30 atau 31. Dia pun belilah tiket kapal terbang balik ke Jerman lah. Bila dia balik ke Jerman, dia rasa nak periksa sekali lagi dengan doktor yang periksa dia kali pertama tadi. Dia pergilah ke klinik. Dia pergi ke klinik. Doktor periksa sekali lagi. Doktor ni mengeluh kali kedua, mana bernafas panjang. Allah, dia apa terkejut. Dia tanya, apa doktor? Apa masalah? Dia kata, dah tak ada dah kanser. Dah hilang terus, dah tak ada dah. Tak ada, seperti normal biasa dah. Pun ada buat apa ni, ada makan apa, dia tanya. Jawab perempuan tu, dia kata, saya tak ada makan apa, saya pergi ke Mekah, minum air Zam-Zam gitu lah. Dia kata, Allah, okeylah, mana lepas ni boleh hidup seperti biasa. Mana bukan kata 30 hari dah hidup, dah. Boleh hidup sepanjang-panjangnya, sepanjang mungkin, gitulah. Dia pun seronok. Jadi di sini kita nak bukti bahawa sedekah ni tuan-tuan boleh menyihatkan badan. Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Sebab itulah kalau boleh setiap hari kita boleh sedekah deh. Allah. Tak perlu banyak. Islam dia tak nak banyak. Tapi berterusan. Banyak tapi berhenti tak nak. Berterusan. Ada semua. RM1, RM2, RM1, RM2. Tapi hari-hari. Ada. Nak berapa ya kalau RM3 sehari sebulan, nak berapa ya, RM60, tak sampai 100 lah, insya-Allah. Allah tu tuan-tuan, sebagai dia panggil menghimpun kesihatan. Setiap kali sedekah tu jadikan kita sihat badan. Dan tuan-tuan, satu lagi, as-sadaqah turfa'al bala. Sedekah ni boleh menolak bala. Kita sekarang ni Allah menguji, ya Allah, menguji pandemik coronavirus 19 ni, Allah sangat menguji kita. Dan banyak, dan kita merasa seolah orang Palestin. Orang Palestin ni bila dia nak keluar daripada rumah, dia peluk anak dia, dia cium. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia nak pergi masjid tu, dia tak jamin kata dia balik hidup. Sebab orang Israel ni tembok. Dia ganah sungguh. Bila dengar orang Palestin tembok orang dia tembok. Orang duk solat masjid pada tembok. Ganah sungguh. Tak terjamin orang Palestin. Bila nak balik. Ramai yang pergi balik maya. Pergi solat balik maya. Kita bersama. Kadang-kadang keluar daripada rumah kita. Tuhan nak uji. Kena COVID, kena COVID balik meninggal. Begitulah keadaannya. Allah menguji kita sebenarnya. Tapi dengan kita sedekah, Allah menolak bala tuan-tuan. Walaupun nilai RM1 tapi bala berkat. Amalan sedekah tu hebat tuan-tuan, amalan sedekah. Lepas tu kita banyakkan sedekah. Kita sedekah Allah, sedekah masya-Allah. Allah menolak bala. Dengan dia sebab amalan yang hebat. Kehebatan amalan Allah ni tuan-tuan. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang banyak sedekah, dia happy, seronok, orang yang sedekah. Selalu sedekah. Allah menolak bala. Sebab itulah dengan kita sempena kita menghadapi bala ni, kita boleh sedekah masya-Allah tuan-tuan. Cukup comel sekali. Dan seterusnya tuan-tuan, saya nak cerita ke tuan bahawa kita di hari akhirat besok
Nak masuk syurga ni dia ada pintu dia. Pintu. Allahu Akbar. Tuan, nantilah kita jumpa akhirat besok. Saya pun dah baca kitab hadis Rasulullah SAW. Di akhirat besok dia ada pintu nak masuk syurga. Ada. Pintu nak masuk syurga, orang solat dia akan masuk ke syurga melalui pintu solat. Kalau orang tak solat tak boleh masuk syurga ke pintu ni, tak boleh. Ni untuk orang solat saja. Ya Allah. Banyak orang solat, ada malaikat dia buka pintu. Salah orang yang solat, mari masuk syurga melalui pintu ni. Buka pintu masuk orang yang solat. Allah. Orang yang jihad di jalan Allah, buka pintu, malaikat buka pintu. Salah, mari kita masuk syurga melalui pintu ni, orang jihad di jalan Allah. Masuk. Dan orang yang sedekah, ada pintu khah orang yang sedekah di dunia ni. Ada pintu khah, buka pintu. Salah orang yang bersedekah, salah mari masuk kat sini. Salah mari masuk. Orang yang tak sedekah tak boleh masuk. Dan satu lagi nama pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni untuk orang berpuasa. Orang nak orang berpuasa masuk syurga melalui pintu puasa. Pintu ni, Ar-Rayyan ni. Abu Bakar tanya Rasulullah sallallahu, wahai Rasulullah, tak ada ke orang yang semua pintu panggil dia? Pintu puasa, mari masuk. Pintu jihad, mari masuk. Suruh masuk dia. Pintu sedekah panggil dia. Kata Rasulullah, la'allaka ya Abu Bakar. Mudah-mudahan kamu Abu Bakar. Kamulah Abu Bakar. Allah, Abu Bakar. Allah, Abu Bakar, harta dia diinfak semua di jalan Allah. Sedekah. Selalu puasa Abu Bakar. Jihad. Salat. Allah, tuan-tuan. Itulah sebenarnya. Dan yang kita nak tahu sini bahawa sedekah tu dia boleh diadakan pintu pop. Satu pintu untuk dimasuki ke syurga. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, tuan-tuan, sedekah ni juga, tuan-tuan, kalau kita boleh, kalau boleh syamil, tuan-tuan, dia kata siapa yang indama yalsaddaqal muslim wa yasum yatba' janazah wa yazur marid fi yawm wahid ila wa kutiba lahul jannah. Mana seorang tu kalau boleh dia sedekah, dan dia puasa dua. Mana dia puasa, dia sedekah dua. Dan dia ikut jenazah. Maksudnya kebetulan hari itu ada orang mati. Tapi yang ketiga ni atas nasib lah. Puasa, kita boleh puasa, insya-Allah. Sedekah, kita boleh sedekah. Tapi nak betul dengan orang mati ni, ada apa tidak ni? Tak. Yang keempat, ziarah orang sakit. Orang sakit tak apa, kalau tak ada, kita pergi hospital. Ada. Hospital Sungai Siput, kita pergi ziarah. Tapi yang ketiga ni, orang mati ni, nak jumpa ke tak? Kutiba lahul jannah. Disaksi baginya syurga, masuk syurga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Ini Rasulullah sendiri, bukan calon-calon manusia yang menyaksikan kita. Mana puasa, kita sedekah. Dan kita salat jenazah ataupun kita ikut jenazah pergi kubur. Dan kita ziarah orang sakit. Pak ni Allah besarnya, besar. Kita di hari ni jarang, kadang-kadang kita nak ambil berat pada jenazah. Kadang-kadang kalau keluarga kita okeylah, kalau bukan keluarga kita ambil berat. Kadang-kadang solat pedak, nak solat jenazah, nak pergi kubur jauh sama sekali. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar, kalau kita dengar dulu Mufti Ishaq Bahrum, Mufti Selangor dulu. Kita pernah dengar dulu Mufti Selangor dulu. Satu hari dia nak pergi meeting di KL. Dan memang kita pun boleh bayangkan di KL Mufti nak pergi meeting ni macam-macam agenda di kepala. Apabila dia naik kereta dengan driver dia, dia tengok orang duk usung jenazah. Zaman tu mana ada lagi van jenazah, usung jenazah je.
Dia suruh berhenti. Driver suruh berhenti. Stop driver. Dan dia turun ikut jenazah. Sampai pergi kubur. Dan bila orang sudah, jenazah sudah ni, dia pun, bila jenazah sudah disemadikan, dia pun berdoa. Dia pun pergi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni nak cerita. Kerana orang ada ilmu, dia tahu besarnya. Orang solat jenazah dapat satu kira. Satu kira ni pahala sebesar Bukit Uhud. Besar Bukit Uhud di Mekah tu, tuan-tuan. Turut pergi kubur pula satu kira. 2 Bukit Uhud. Kita solat dan kita turut pergi kubur. Jadi tuan-tuan, itulah sebenarnya. Ya, itu sikit lah. Kadang kita bila stabil esok tak apa. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita kat tuan sikit. Saya nak bangun sebuah sekolah tahfiz. Dan sebenarnya kita sedang mencari dana. Dana tu capur dengan gaji pun sekali lah. Gaji pun pakar juga. Nak juga cari sikit-sikit dana dengan tuan-tuan. Jadi sekolah ni akan ditumbuh di Lawin, tuan-tuan. Di Lawin, bekas simpan Lawin ni tak di Lawin Ori, Greek deh. Kalau sini Lawin sana. Kalau sini simpan Lawin tak mampu nak beli. Sini juta, tanah juta tak mampu. Di sana murah sikit. 160,000 dan 3,5 ekar boleh. Jadi itu saya, idea ni saya dapat bila saya duduk di Brunei dulu. Saya pernah mengajar di Brunei di College Universiti Perugama Seri Begawan. Saya tengok Brunei tak ada Mahat Tahfiz. Di Brunei tak ada Mahat Tahfiz. Dan pondok tak ada di Brunei. Tu saya tengok Brunei tak luar. Dia ada Brunei Muara, daerah dia. Lepas tu Kuala Belait, Tutong dan Temburong. 4 ya dia. Tapi tak ada ya Allah. Dan pula pondok tak ada langsung. Saya pun tanya orang Brunei, kenapa tuan, Brunei ni negara kaya tapi tak ada. Oh, dia kata dulu Brunei susah. Orang tak nak datang Brunei. Tak seperti Malaysia, orang nak datang, orang Jawa datang Malaysia buka pondok. Orang alim daripada Sumatera datang buat tahfiz. Tapi di Brunei orang tak nak datang. Orang tak nak datang, dia kata. Memang sehingga satu sultan tu terpaksa gada barang untuk nak bayar gaji kepada pegawai kerajaan pada masa tu. Tak ada duit nak bayar. Maka sebab itulah saya tengok tempat kita ni syukur. Tumbuh tahfiz macam cendawan. Berkat bumi kita ni. Tumbuh. Setiap orang ustaz ada dalam kepalanya nak buka tahfiz sendiri. Dan dipelawak untuk kita. Untuk kita derma. Untuk kita menyokong. Walaupun kita tak buat sendiri pun, kita ada saham akhirat kita. Dengan kita derma untuk tahfiz itu. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan saya, memang tanah di Lawin itulah, dan saya mencari dana. Jadi saya cari dana 2 cara. Pertama, saya ada bawa tabung. Jadi tuan-tuan bolehlah masuk walaupun 10 sen pun tak apa. Nak ikhlas dengan Allah. Yang kedua tu, kalau orang tu wakaf banyak sikit, maksudnya mula daripada 30, saya akan bagi risik. Tuan-tuan kalau 30 saya akan bagi risik lah. Kalau rendah pada 30 tu biasa. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan. Saya sendiri pun wakaf juga tuan-tuan. Saya sendiri dengan gaji-gaji capur gelah potong bulanan. Dan nak mengajak tuan-tuan. Kalau boleh kita menabung untuk akhirat kita. Itulah tuan-tuan. Jadi saya untuk malam ni setakat itulah tuan-tuan. Mohon maaf jika terkasar bahasa. Minta maaf sangat tuan Datuk. Kalau bahasa terkasar. Jadi mohon maaf sama. Dan dengan itu saya akhiri setengah sama-sama aku doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna al-ulum an-nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an.
اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام وصلى الله الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا